أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan perhimpunan dan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan berkenaan tentang zikir-zikir dalam solat jenazah. Masih lagi dalam perbahasan zikir yang diungkapkan ataupun zikir yang dibaca setelah takbir yang ketiga. Baik, yang terakhir kita tengok pada 2 minggu yang lalu, kita tengok pada nombor 466. Bukan muka surat no. Nombor 466 kerana ada perbezaan cetakan, susunan cetakan dengan kitab lama dengan cetakan kitab yang baru, iaitu kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadlah nah. Jadi kita ambil sikit satu lagi riwayat, kemudian baru kita masuk berkenaan tentang isu ataupun masalah berdoa zikir kepada kanak-kanak yang meninggal. Baik, kita tengok 467. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Diterjemahkan Al-Azkar, kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah dari Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jenazah bersama kami ke atas seseorang dari kaum muslimin. Lalu aku mendengar baginda mengucapkan, Allahumma inna fulana ibna fulanin fi dhimmatik. Ya Allah, sesungguhnya mayat ini berada dalam tanggunganmu, yakni kekuasaanmu. Wa hablin jiwarika, dan terikat di sisimu. Faqihi min fitnatil qabri wa azabin nar, maka lindungilah dia dari siksa kubur dan azab siksaan neraka. Wa anta ahlul wafa'i wal hamdi, engkau selalu menepati janji dan maha terpuji. Allahumma faghfir lahu, ya Allah, ampunilah dia dan sayangilah dia. Innaka antal ghafurur rahim, engkau, sesungguhnya engkau adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, ini adalah antara doa yang kita boleh hafal untuk dibacakan setelah takbir yang ketiga. Baik, kita ambil sikit syarah berkenaan tentang doa yang diriwayatkan oleh Wathilah bin Asqa, bahawasanya doa yang diajarkan oleh baginda Nabi ialah doa yang berbentuk taslim, doa berbentuk penyerahan. Bahasa mudah ni kita kata, ya Allah ya Tuhanku,
sekarang ni si fulan bin si fulan hang dah ambil. Baik, betul Allah Ta'ala dah ambil. Allah Ta'ala dah ambil. Cuma selain daripada taslim, ada sifat ar-raja, iaitu sifat berharap kepada Allah. Apa pengharapan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita? Iaitu agar si jenazah ini, si fulan ini dijauhkan daripada siksaan kubur dan siksaan api neraka. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam Al-Azkar karangan Imam Nawawi sendiri, kita pernah bahas berkenaan tentang doa yang boleh dibaca setelah tasyahud akhir. Fil alamin innaka hamidum majid. Maka ada 4 perkara yang baginda Nabi ajarkan kepada kita, yang boleh kita ucapkan, zikirkan, doakan ketika sesudah tasyahud, bacaan tasyahud tu, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal qabri wa a'udzubika min jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dijauhkan pada 4 perkara. Yang pertama, dijauhkan daripada siksaan kubur. Yang kedua, dijauhkan daripada siksaan neraka. Yang ketiga, dijauhkan daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Baik, fitnah di sini bukan macam kita duk faham tipikal ataupun kita kata yang kita selalu dengar, fitnah ni cerita benda tak betul, tetapi merujuk kepada kejahatan, asyar, kejahatan di dunia dan kejahatan di akhirat, dan dijauhkan daripada fitnah dajjal. Jadi 4 perkara tu. Ulama berbeza pandangan berkenaan tentang siksaan kubur. Adapun daripada pandangan Mu'tazilah yang terkeluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan siksaan kubur itu tidak ada. Adapun baginda Nabi SAW dalam banyak riwayat yang menyatakan adanya siksaan kubur. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah bersepakat adanya siksaan kubur. Sebab apa? Dalam hadis ni ada, Nabi pernah berdoa agar dijauhkan daripada siksaan kubur. Baik. Kemudian setelah dia ada 3 poin dekat sini tuan-tuan. Ada 3 poin dekat sini. Poin pertama taslim, penyerahan. Poin kedua ar-raja, dan poin yang ketiga ialah poin tahmid. Poin dia doa ni ada poin memuji Allah Ta'ala. Apa pujian yang baginda Nabi ajarkan kepada kita? Anta ahlul wafai, engkau adalah sebaik-baik yang menepati janji. Macam tu. Engkau adalah sebaik-baik penepati janji. Baik. Apakah timbul soalan, adakah Tuhan ni berhajat makhluk untuk jet dia? Kataan kita nak bagi mudah faham, jet Tuhan ataupun bodek Tuhan. Seperti mana kadang makhluk ni dia seronok bila mana ada sesama makhluk ni puji dia, jet dia. Jadi bila puji lebih sikit, jadi seronoklah sikit kawan tu, maka mungkinlah ada sedikit habuan untuk orang yang memuji. Jadi apakah Allah Ta'ala bila Tuhan suruh kita tahmid, Nabi suruh kita tahmid, apakah pujian-pujian ini adalah kerana Tuhan berhajat kepada jet dan bodek kita? Adakah sesudah kita jet baru Tuhan nak lembut hati dia? Ada orang kata Tuhan lembut hati, Tuhan hati pun tak ada. Allah Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Jadi apa fungsinya tahmid pada Allah Ta'ala? Apa fungsinya puji kepada Tuhan? Ialah kerana pertama, pujian itu adalah selayaknya bagi diri dia. Menisbahkan keagungan kepujian kepada yang berhak, yang terlalu berhak. Pemilik hak pujian itu adalah hak Allah Ta'ala. Maka disebabkan itu saranan untuk memuji Allah Ta'ala ini sangat digalakkan kerana Allah Ta'ala berhak mendapat pujian tu. Yang kedua, saranan pujian ini ialah kerana untuk untuk menenangkan hati kita. Apabila kita puji Tuhan, apabila kita zikir kepada Allah, hati kita akan jadi tenang. Maka kita tak jadi nak kacau kepala sangat bila orang ataupun kaum kerabat kita meninggal. Maka kita memuji Tuhan dengan harapan pujian kita ini diterima di sisi Allah dan Allah memakbulkan doa kita. Tanpa sebarang isu Allah berhajat kepada pujian kita. Dia kata amboi Tuhan ni nak makbul doa kita pun nak kena puji dia dulu .
Ataupun dia kata lagu ni, istilah dia nak bagi pun nak kena minta balasan, tak ikhlas Tuhan ni. Bukan lagu tu. Kerana dia berhak untuk dipuji, dan dengan harapan doa kita ini dimakbulkan kerana kita beradab dengan Allah Ta'ala dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selesai kat situ. Yang bawah ni tuan-tuan, Imam Syafi'i dia memaksurkan, dia menggabungkan riwayat-riwayat yang ada sehingga terhasillah doa yang panjang ni yang nak dibaca pada setelah takbir yang ketiga. Ni panjang sangat tuan-tuan. Jadi saya tak baca. Baik. Tuan-tuan masuk muka surat yang baru tu, dia kata setelah selesai terjemahan doa daripada Imam Syafi'i, para rakan kami, ni perkara lain dah tuan-tuan. Ni tadi ni sebelum ni kita cerita kita solat pada jenazah yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Ayyakuna aqilan wa ayyakuna balighan. Dia mestilah seorang yang berakal dan mestilah seorang yang baligh. Macam tu. Yang tu bahasa mudah untuk orang yang baligh, yang berakal. Sekarang kita nak pergi kepada doa untuk orang yang bukan mukallaf daripada kalangan as-sabi, iaitu kanak-kanak. Baik. Para rakan kami mengatakan, apabila yang meninggal bayi atau anak kecil, maka kedua orang tuanya yang didoakan dengan mengucapkan, bukan makna dia kat sini orang mak ayah dia yang baca doa, kita mendoakan untuk mak ayah dia. Macam tu. Sebab apa tak doa kepada jenazah ni? Kerana jenazah ni tidak ada dosa kat atas diri dia. Ramai beberapa kalangan ulama, saya sebut ulama lah, walaupun ada yang terkeluar daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah, berkhilaf pandangan, berselisih pandangan berkenaan tentang di manakah atau ke manakah kedudukan mayat ataupun bayi yang meninggal dunia setelah dia dibangkitkan semula. Pandangan yang pertama ialah pandangan yang mardud, pandangan yang ditolak, iaitu pandangan daripada Mu'tazilah juga, iaitu golongan yang mendahulukan akal lebih daripada wahyu. Mereka mengatakan bayi yang kecil yang mati sebelum dia baligh, sebelum dia menjadi orang yang mukallaf, yang diberikan bebanan dan tanggungjawab untuk menanggung dosa dan memegang amanah untuk ibadat, mereka ini akan diletakkan pada suatu tempat yang mana neraka pun bukan, syurga pun bukan. Ada satu tempat khusus untuk mereka. Ada satu tempat khusus untuk mereka. Kalau mereka berdalilkan bahawasanya kalau lagu tu tak adil lah Allah Ta'ala. Kalau lagu tu Tuhan tak adil, pasal apa? Mereka mudah masuk syurga. Baik kita hak tua ni, awak Tuhan tak tarik nyawa kita masa kita muda hari tu sebelum kita balik. Kita nak kena tanggung. Bagi mereka, Allah Ta'ala bersikap tidak adil sekiranya mereka ini, kanak-kanak ni dimasukkan ke dalam syurga. Orang kita kata makan cemeh. Makan cemeh. Mudah sangat masuk syurga. Tak payah buat apa masuk syurga. Baik, adapun daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah bersepakat bahawasanya kedudukan kanak-kanak bayi-bayi ini akan dimasukkan ke dalam syurga berdasarkan hadis yang banyak, iaitu kanak-kanak ataupun bayi kecil yang belum baligh ini akan memberikan syafaat kepada ibu ayah mereka untuk masuk ke dalam syurga. Jadi sepakat kata boleh masuk ke dalam syurga. Baik, iaitu doanya, Allahumma ja'alhu lahuma farata waja'alhu lahuma salafa waja'alhu lahuma dhukhra wa thaqil bihi mawazinahuma. Dekat itu, ya Allah, jadikanlah dia untuk kedua orang tuanya sebagai tabungan, yakni tabungan pahala. Anak ni yang meninggal ni, dia jadi umpama tabung. Macam tabung. Tabung apa? Tabung untuk mak ayah ni isi pahala. Isi pahala yang macam mana? Jadikanlah dia pendahulu bagi keduanya, yakni dimasukkan dulu ke dalam syurga. Jadikanlah dia simpanan bagi keduanya, yakni simpanan tabungan macam tadilah, pahala. Macam sebab apa? Disebabkan tu
wa thaqil bihi mawazinahuma wa afrigh as-sabra ala qulubihima, dengan beratkanlah timbangan amal keduanya dan limpahkanlah kesabaran dalam hati keduanya. Ni macam mana nak boleh pahala dengan kematian anak ni? Dengan sabar. Dia kata, Ustaz cakap tak apalah. Dia kata, Ustaz tak kehilangan anak lagi. Kami dah melalui dah fasa-fasa tu, ataupun kami dah lalui dah ujian-ujian tu. Ya, sebab tu guru kami selalu bercakap tentang isu apabila seseorang menasihati seseorang, ataupun ketika seseorang memberikan tasji', memberikan kata-kata semangat kepada orang yang ditimpa musibah. Janganlah kita yang ditimpa musibah dengar nasihat tu, kita mengharapkan bagi dia kena duduk tempat kita baru dia layak cakap dengan kita. Kacau. Pasal setiap orang diuji dengan bebanan yang berbeza. Boleh jadi seorang mak ayah ni yang mana anak dia dah meninggal tak sama dengan mak ayah dengan ibu bapa yang lain yang anaknya masih hidup, ujian tak sama. Maka siapa saja yang memberikan nasihat untuk kita bersabar, maka kena terima kesabaran tu. Karena Allah Ta'ala berfirman, siapa yang tak sabar dia daripada kalangan orang yang rugi. Tuhan bersumpah atas nama masa, innal insana lafi khus, semua manusia rugi. Semua muasalnya manusia ni semua rugi. Tetapi ada istisna dia, ada pengecualian dia, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haqq, orang yang berpesan-pesan pada kebenaran, wa tawasau bis sabr, orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi kalau kita tak boleh berpesan-pesan dengan kesabaran dan tak boleh menerima kesabaran, kata-kata kesabaran daripada orang lain, maka akan jadi rugi. Maka sebab tu dalam doa ni kita mendoakan agar mak ayah dia ni jadi sabar. Sabar dengan ujian yang ditimpa ini. Baik. Kemudian wala taftinhuma ba'dahu, sama penjelasan dia, iaitu janganlah engkau menyesatkan mereka berdua setelah kematian anaknya. Wala tahrimna ajrahu, dan janganlah engkau halang keduanya dari pahalanya. Yakni apa tuan-tuan? Baik, kematian ini adalah satu perkara yang menyedihkan dan satu perkara yang sangat pelik untuk ditelan dan dihadam oleh makhluk. Tetapi persoalan yang nak dibawa di sini, apakah agama melarang untuk kita bersedih? Jawapannya tidak. Agama menyusun dan menguruskan emosi supaya kesedihan itu tidaklah menjadi ghulu, menjadi melampau. Baik, apa kelampauan ataupun melampaunya apabila seseorang ni mati? Apa kesan kelompok yang melampau apabila seseorang ni mati? Antaranya akan berlaku ketidakredaan ke atas Allah Ta'ala. Apabila kesan tidak reda kepada Allah, maka makhluk akan mencari jalan untuk memuaskan hati dia. Baik, saya bagi contoh paling mudah. Pernah satu ketika, satu tahun tu, di Amerika Syarikat, tahun cerita lama lah ni tuan-tuan, cerita lama, apabila dia kasih sangat kepada isteri dia, kasih sungguh kepada isteri dia, dan ketika isteri dia sakit, dia jaga dan dia memberikan sepenuh pengharapan, kata isteri dia akan sihat. Dengan izin Tuhan, tak ada siapa yang boleh menyekat manfaat dan mudarat daripada Tuhan, maka isteri dia pun meninggal. Walau dengan sebarang teknologi yang canggih dan kemampuan yang sedia ada makhluk ada, yang sifatnya penuh dengan kekurangan. Apa yang berlaku? Si suami tidak dapat menerima dengan tenang bahawasanya isteri dia mati, maka dia tidak mengiktiraf kematian isteri dia, dan dia mengambil keputusan untuk tidak mengebumikan isteri dia, dan dia simpan mayat isteri itu duduk dengan dia. Tu kesan tu. Kesan dari segi sudut mental. Betul, agama ni selalu saya katakan, agama dia menghidupkan dua perkara. Islam menghidupkan dua perkara. Benda pertama yang Islam hidupkan ialah menghidupkan akal. Islam tidak mengajarkan tentang perkara-perkara pembodohan dalam agama.
Islam tidak mengajarkan sesuatu perkara yang luar daripada disiplin agama. Dia mesti ada disiplin dalam agama, kerana agama itu adalah satu benda yang cerdik. Kalau dilihat agama itu satu benda yang bodoh, maka itu bukan daripada agama. Yang kedua, agama ini menghidupkan ruh, menghidupkan emosi, menyedarkan conscious mind. Dia menyedarkan minda untuk sedar. Agama. Kalau tanpa agama, manusia akan bersifat kurang sedar. Dia tak gila, tapi dia akan bersifat dengan tidak sedar. Itu kes yang pertama. Ada kes yang kedua. Ini lebih bahaya. Ini lebih bahaya. Kerana kes yang pertama ini sabit pada iman itu, ialah dia tak berapa sedahsyat sangat. Nak kata dia kafir ataupun terkeluar pada agama, Allah lebih mengetahui. Cuma kes yang kedua ni bahaya. Akan ada jalan bagi orang yang tidak sabar dengan kematian anak ataupun ahli keluarganya, yang Nabi sentiasa tekankan dalam doa ini. Dia akan mengambil jalan untuk menghidupkan si mati. Macam mana cara dia? Macam mana cara dia? Tadi saya dah baca dah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi dia kata bukan masa dia, bukan masa Tuhan nak ambil. Maka apa yang dia buat? Maka dia akan cari jalan, mencari kuasa lain yang kononnya mampu menghidupkan jenazah tu. Itu bahaya. Maka dia akan lalu jalan-jalan syirik. Dia akan lalu jalan-jalan syirik. Bisa jadi ke Ustaz? Ada orang tanya. Bisa jadi ke dihidupkan ni? Ya, pernah ada. Pernah ada. Tetapi yang dilihat hidup tu dia saja. Dia saja. Inilah yang disebut permainan iblis, talbisul iblis, tipu daya iblis. Dia sangka hidup. Tapi bagi orang yang beriman melihat, sebenarnya memang dah tak ada. Memang dah tak ada. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Itu antara hadis yang disebut dalam doa ni lah. Baik, selesai. Kita tengok, ambil terus peregan hak baru. Setelah takbir keempat, nak masuk takbir keempat dah ni. Setelah takbir keempat, disepakati tidak diwajibkan zikir. Sebab tu kadang-kadang kita semayang, lepas takbir yang keempat tu, kita tak ada macam tu, imam dah bagi salam. Ada setengah tempat tu imam terus bagi salam. Karena menurut mazhab Syafi'i, tidak disepakati tidak diwajibkan zikir sama sekali. Baik. Namun disunatkan untuk mengucapkan doa yang disebutkan. Kena beza tu, tak wajib tapi disunatkan menurut Imam Syafi'i. Dalam kitab karya Al-Buwati, beliau katakan pada takbir keempat mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kita boleh baca tu. Dan tidak kalau tuan-tuan perasan, pada takbir yang keempat, walaupun Imam Syafi'i rahimahullah meletakkan hukum sunat membaca doa, tuan-tuan perhatikan doa yang dibawa oleh Imam Syafi'i pendek. Kerana pada takbir yang ketiga doa tu dah panjang lah. Kerana kita nak selesaikan, segerakan urusan pengebumian jenazah. Macam tu. Jelas tak? Iaitu, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau halang kami daripada pahalanya, dan janganlah engkau sesatkan kami sepeninggalannya. Ini saya tak syarah dah, sebab kita doa ni ada dalam takbir yang ketiga. Ada. Baik. Abu Ali bin Abu Hurairah dari kalangan sejawat kami mengatakan, para ulama terdahulu, yakni ulama salaf, pada takbir keempat biasa membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Gitu. Tuan-tuan, hari ni saya tak cerita lagi kan? Tuan Haji, saya tak cerita lagi kan? Rasa macam dah cerita dah. Apa yang deja vu kot dah. Rasa macam dah cerita lah, tak cerita lagi. Baik. Boleh juga dibaca, kalau tak mau baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.
Wallahu a'lam. Doa ini tidak dinukilkan oleh Imam Syafi'i, kerana doa ni hak atas tadi, hak Imam Syafi'i naqal hak atas tadi, Allahumma la tahrimna. Doa ni Imam Syafi'i tak kata apa. Namun kata Imam Nawawi, apabila dilakukan maka baik adanya, maksudnya kebaikan tu ada, tidak menjadi masalah untuk baca doa tu. Baik, selesai no? Baik, menurut saya dalil yang digunakan, saya yang Imam Nawawi, dalil yang digunakan pada doa setelah takbir keempat adalah apa yang kami riwayatkan di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, bahawa dia melakukan solat jenazah untuk puteranya sebanyak 4 kali takbir. Baik, syarahan di sini, perenggan di bawah ni, dia nak cerita dalil berkenaan tentang pada takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat ada bacaan doa, walaupun dia tidak diwajibkan. Maksudnya perenggan yang kita nak jumpa ni nak cerita hujah daripada Imam Syafi'i yang mengatakan sunat membaca doa juga, iaitu setelah takbir keempat. Setelah takbir keempat, dia berdiri seperti lamanya berdiri antara 2 takbir pertama sambil memohon keampunan dan berdoa bagi jenazah. Maknanya pada takbir yang keempat, Abdullah bin Aufa ni ketika dia semayang pada takbir yang keempat tu, setelah takbir yang keempat dia berdiri lama. Dia tak Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak. Dia masih berdiri dengan tempoh yang lama seperti mana setelah takbir yang pertama dan setelah takbir yang kedua. Kemudian, baik. Kemudian dia katakan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ini dalil dia. Dalam riwayat yang lain, saya ambil sikit tuan-tuan. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu dia bertakbir untuk yang keempat kalinya dan dia diam sejenak. Sampai kami mengira, kami duk rasa, kami duk ingat dia akan bertakbir untuk kali kelima. Macam tu. Kemudian dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Selepas solat kami bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan? Pasal apa tadi ni lama sangat ni takbir, ataupun berdiri lama tak bagi salam ni setelah takbir keempat? Buat apa yang lama sangat ni? Lalu Abdullah bin Abi Aufa kata apa? Sesungguhnya aku tidak menambah kamu atas apa yang aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Maksudnya aku tak buat satu benda yang Nabi tak buat. Baik. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Al-Hakim bin Abdullah mengatakan hadis ini sahih. Ini adalah antara dalil kekuatan hujjah daripada Imam Syafi'i yang mengatakan setelah takbir keempat disunatkan membaca doa ataupun zikir seperti yang dinyatakan. Baik, saya tutup ni, kita masuk apabila tu. Pasal dekat apabila ni dia masuk hukum fiqh. Apabila ni masuk isu fiqh. Baik, apabila ada yang datang lambat, ni cerita apa ni tuan-tuan? Cerita masbuk. Dia cerita masbuk. Apabila ada yang datang lambat dan mendapati imam sedang solat, maka dia bertakbir bersama imam saat itu juga. Saya buka matan dia. Baik. Iaitu bila dia bertakbir, imam dah takbir, kemudian maka dia bertakbir bersama imam saat itu juga, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan seterusnya tanpa harus mengikut urutan bacaan imam. Macam ni tuan-tuan. Sebelum saya nak syarah ni, apa kata ulama berkenaan tentang qada takbir? Takbir kita tempat. Saya bagi situasi kat tuan-tuan. Tok imam
dah takbir yang pertama, kita tak dan baca Fatihah dengan tu imam. Kita masuk dengan takbir yang kedua. Lepas tu imam bagi salam, isu dia, kita nak kena tambah satu takbir ke atau tak perlu? Nak tambah satu takbir ke atau tak perlu? Baik. 3 pandangan. Pandangan yang pertama daripada Al-Auza'i yang mengambil riwayat daripada Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar, mengatakan, Al-Auza'i mengatakan, Imam Al-Auza'i mengatakan, iaitu sekiranya kita masbuk dalam keadaan lewat takbir bersama dengan imam dalam keadaan masbuk, maka ketika imam memberi salam, kita pun bagi salam. Itu pandangan pertama. Dia jadi macam budak-budak mayang tarawih tu. Budak dalam mayang tarawih tu, dia tak larat nak mayang, dia mai tahiyat tu imam salam, dia pun salam sekali. Macam tu. Untung dia untung. Itu hak pertama, pandangan pertama daripada Al-Auza'i. Pandangan yang kedua mengatakan, sebahagian pada ulama yang lain mengatakan, dia boleh untuk qada ataupun menambah takbir bagi cukup 4. Boleh tambah bagi cukup 4. Tambah lagi 1. Dan dia juga boleh tak mau tambah, la ba'sa, tidak mengapa. Tidak mengapa kalau tak mau tambah, dan nak tambah pun tidak menjadi masalah. Cuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pandangan yang paling tepat sekali menurut mazhab Imam Syafi'i, wajib bagi tambah juga kerana untuk melengkapkan 4 takbir. Jadi kita ambil pandangan yang mana? Saya lebih cenderung pada pandangan yang ketiga. Tanpa saya menafikan, kena sebut tu, tanpa saya menafikan hujah-hujah ataupun pandangan daripada mazhab-mazhab yang lain, kerana mereka ada kekuatan hujah masing-masing. Baik. Sekarang ni isu dia. Ada isu dia. Isu dia, bila kita takbir, kita masuk takbir kedua. Tapi kita ni takbir pertama. Jelas tuan? Kita takbir yang pertama, tapi tu imam dah takbir kedua. Kita baca apa? Kita nak kena baca apa? Tu isu dia. Baik. Kita tengok, kita ulang balik. Maka dia bertakbir bersama imam saat itu juga, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan seterusnya tanpa harus mengikut urutan bacaan imam. Patut imam takbir kedua baca apa tuan-tuan? Selawat. Imam baca selawat. Kita kena baca selawat ke? Tak. Kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah. Baik. Apabila makmum bertakbir, kemudian imam bertakbir dengan takbir berikutnya, sebelum si makmum selesai membaca zikir pada takbir itu, maka zikirnya gugur sebagaimana gugurnya bacaan orang yang lambat solat dalam solat-solat lain. Ni cerita apa pula ni? Cerita dia macam ni. Contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan, isu yang sama, situasi yang sama. Tuan-tuan masuk saf, imam tengah selawat, tuan-tuan baca Fatihah. Baru pada ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi tu tak ada baca. Tiba-tiba imam takbir. Takbir untuk yang ketiga, kita yang kedua. Kita yang kedua. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak kena selesaikan tak bacaan Fatihah tu? Tak perlu. Terus saja angkat takbir. Ikut imam. Ikut imam. Seperti mana Imam Nawawi sebut, macam kita masbuk dalam solat. Kita tengah baca Fatihah sikit, tu imam dah rokok, maka kita boleh meninggalkan bacaan kita dan terus rokok ikut imam. Macam tu. Jelas tuan-tuan? Baik. Apabila imam telah salam, sementara masih ada beberapa takbir bagi orang yang masbuk pada solat jenazah, maka wajib, ni yang saya sebut tadi ni, pandangan yang ketiga, maka wajib atasnya untuk melengkapi keempat takbir berikut zikir-zikirnya secara berturutan. Kita tadi ni kita baca lepas Fatihah, sepatutnya tu imam selawat, kita Fatihah. Takbir yang ketiga tu imam, kita takbir yang kedua, kita baca apa? Kita baca selawat, tu imam zikir.
Macam tu. Kita ikut bacaan kita. Dan ketika setelah selesai imam bagi salam, kita berbaki satu lagi takbir. Maka Imam Syafi'i kata, Imam Nawawi kata, maka kita diwajibkan untuk menyempurnakan takbir yang keempat dengan membaca zikir kita, Allahumma la tahrimna ajrahu tu, ataupun dengan bacaan doa salaf, iaitu Rabbana atina. Selesai, no? Baik. Inilah pendapat yang paling benar dan masyhur pada mazhab kami. Ini pandangan paling benar dan paling masyhur pada mazhab kami. Namun dia ada qila, ada beberapa pandangan lain, ada juga pendapat yang kami anggap lemah, yang mengatakan harus melengkapi keempat takbir tanpa zikir. Maksudnya takbir ya, tapi tak payah zikir. Tapi adalah pandangan tu, cuma itu pandangan lemah. Wallahu a'lam. Imam Nawawi tutup dalam perbahasan ini dengan wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perbahasan pada malam ini beberapa istifadah yang kita boleh dapat. Yang pertama, tuan-tuan perhatikan, dalam beberapa ibadat, dalam satu jenis ibadat, dah sebut dalam satu jenis ibadat, pasal ibadat ada banyak. Dalam satu jenis ibadat dan dalam pergerakan posisi ibadat, kita akan dapati kepelbagaian riwayat yang ada. Baik, ada banyak riwayat yang ada. Cuma tuan-tuan, saya ni bukanlah orang yang suka mengulas tentang isu-isu semasa. Saya bukan orang yang suka mengulas tentang isu-isu semasa. Saya lebih suka untuk mengajak diri saya khususnya, dan tuan-tuan dan perempuan, bagaimana untuk kita ta'amul, untuk kita bermuamalat ataupun kita menghadapi dengan kekhilafan perbezaan pandangan daripada ulama. Perbezaan pandangan daripada ulama mestilah diselesaikan dengan cara yang harmoni. Tanggungjawab orang yang menyampaikan. Saya bagi contoh. Saya mazhab Syafi'i. Ketika saya dalam mazhab Syafi'i, walaupun saya bukanlah orang yang menguasai mazhab Syafi'i dengan sepenuhnya, tetapi dalam masa yang sama, saya mesti beramanah dengan ilmu, iaitu apa? Menyatakan perbezaan pandangan daripada imam-imam yang lain. Imam ni kata macam ni, imam ni kata macam ni, imam ni kata macam ni. Itu benda pertama, amanah dengan ilmu. Yang kedua, dalam masa yang sama, untuk menyelesaikan isu perbezaan pandangan yang tidak ada penghujungnya, yang tidak ada, tuan-tuan perhatikan. Dan Imam Nawawi sendiri pun, dalam para sejawat kami, maksudnya dalam geng Imam Nawawi yang sealiran dengan Imam Nawawi, ada pandangan yang paling benar, pandangan paling masyhur, pandangan paling lemah. Itu amanah dari segi ilmu, dinyatakan apa yang kurang, apa yang lebih. Perkara yang kedua yang patut disampaikan oleh orang yang menyampaikan perbezaan pandangan ini ialah untuk mengajak al-mustami', orang yang mendengar, agar kita memahami bahawasanya perbezaan ini bukanlah boleh diselesaikan dengan emosi, kritikan, cercaan ataupun dengan melabel orang dengan sesuka hati. Kena ajak orang untuk fikir secara rasional, kata ni khilaf, macam tu, barulah kita boleh nampak, oh ni khilaf, oh ni imam ni kata macam ni, oh imam ni kata macam ni, oh imam ni kata macam ni. Jadi Allah SWT, perbezaan ini perlu diharmonikan. Macam kita makan ikan siakap 3 rasa, dalam tu ada masin, ada pedah. Nak kata masin sangat pun tak. Tapi kalau tak ada rencah-rencah tu, ikan tu tak rasa apa. Taklah nama ada 3 rasa. Jadi sebab tu perbezaan pandangan daripada umat ini merupakan satu rahmat. Tempat ni sesuai pegangan pandangan ni, tempat ni sesuai dengan pandangan ni, tempat ni sesuai dengan pandangan dia macam ni. Kerana ikut keadaan semasa tempat. Itu kata perbezaan pandangan yang membawa kepada rahmat. Cuma tidak menjadi rahmat sekiranya orang yang menceritakan ini tidak membawa audien untuk memahami ini isu khilaf.
dengan penuh ketenangan, dengan penuh keharmonian. Macam tu. Dia kata, ustaz, ulama-ulama dulu kata kat ulama-ulama yang tak sependapat dengan dia lagu lebih kurang je ustaz. Ya, selalu saya katakan bahawasanya kita akan mewarisi ulama bukan Nabi. Dan saya pun bukanlah orang yang layak untuk mengkritik ulama. Cuma ada beberapa perkara yang kita kena dah stop Zat. Kena bina balik satu generasi yang baru, yang lebih ke arah harmoninya perbezaan pandangan, meraihkan perbezaan pandangan. Maka baru kita akan sedar, oh Imam Malik pun cakap macam ni, oh Imam Syafi'i cakap macam ni, dia akan lebih raih benda tu. Nah, wallahu a'lam. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa istifadah yang kita boleh dapat daripada perkongsian pada malam ini, iaitu kepentingan penyerahan kepada Allah Taala. Kita dah tak boleh buat apa dah, jenazah dah tak ada ni. Dan dia pula sendiri tak mampu buat apa dah untuk diri dia. Maka kitalah menjadi harapan untuk dia, untuk mengalirnya pahala tu sampai pada diri dia. Maka janganlah kita sampai satu tahap Allah SWT berasa ingat tu. Dia bahasa mudah ni kita kata macam mayang tarawih, ni nak puasa tak lama dah. Di 7 Ramadan hak mula tu semangat, lama-lama lup. Jadi bila kita, orang yang terdekat kita meninggal, janganlah sampai sebulan 40 hari saja kita duk ingat dia, duk doa kat dia, berterusan. Jadi sebab tu bila kita nak istiqamah ni, kita buat sikit-sikit. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Afdalul karamah hiyal istiqamah. Sebaik-baik karamah itu adalah istiqamah. Buat sikit-sikit ingatan tu, lalu kok kubur kan, kita lalu kok kubur mana-mana, duduk tengah sembang, berhenti zat sembang, sedekah sikit Fatihah, doa sikit untuk depa. Mudah-mudahan kita pun dapat tumpang pahala sekali. Wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam ini. Mohon maaf, mohon ampun sekiranya ada sabaqul lisan pada kata bicara saya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang tu datang pada saya sendiri. Hakikatnya qul kullun min indillah, katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah Taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fafhamna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa 'ilma. Sakharna ma'a dawdil jibal sabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayy ya qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Ibrahim ya rabb sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rizqna al-fahma wal hikmah wal hikmah wal hikmah wal 'aqla wal hifdha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya di sini.